Star Wars Andor trailer reaction. So right over the weekend kita had Star Wars Celebration di Anaheim, California, di mana mereka telah menonjolkan pelbagai projek-projek baru Star Wars, tapi tak ada satu pun berkaitan dengan sequel trilogy. So ini adalah satu daripada trailer siri TV Disney Plus yang kita akan cover, iaitu Star Wars Andor. Jom kita tonton. Ni first time aku tengok. Sama lah. Ish, ni CG ke practical? Practical tu. Alah, awal-awal dah macam ni. Macam loceng gereja panggil orang. Macam loceng waktu. Wow, ni dalam volume ke sia? Nampak macam hutan betul tu. Macam practical kat luar. Tak nampak macam dia orang shooting dalam studio. Weh, macam satu warning yang semua orang panggil. Macam Lord of the Ring baca bakar beacon kan. Semua tu ikut bakar-bakar. Jadi macam beacon. Andor. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. They're everywhere. They're watching me now. Kata, Mon Mothma. Okey, aku tengok. Nama muda tu. These days will end. Belum perempuan kan. Rules going forward. People Oh, snap! are standing up. That's what a reckoning sounds like. Hadir. Untuk mereka yang tidak arif, sinopsis bagi siri ini adalah beginning 5 years before the events of the film Rogue One, the series follows an ensemble cast of characters during the time that a rebel alliance is forming in opposition to the Galactic Empire. One of these characters is Cassian Andor, a thief who becomes a revolutionary and eventually joins the rebellion. Apakah pendapat anda tentang siri 12 episod Star Wars Andor and the fact yang musim kedua siri ini telah pun diumumkan with another 12 episodes? Perlu ke? I mean, this is at the end of the day, Cassian Andor akan mati di penghujung Rogue One. Dia fail, dia dekat pantai tu and then meletup. Well, macam kita tahu Andor is part of the rebel spy yang berjaya dapatkan blueprint Death Star tu. Itulah yang kita berjaya untuk Luke Skywalker dengan dia punya flight skill yang sangat extraordinary, boleh tembak dengan bucu kecil-kecil tu je. And bagi aku, aku perasan dia punya vibe dia macam rebellion of hope tau. Macam this event, macam dia kata people are standing up. This is like macam the race of rebellion itself. Macam cuma aku risau how dia nak stretch out 2 season untuk lead up pergi ke permulaan Rogue One. Itu aku risau. Sebab aku tahu these 2 season ni akan eventually lead up pada bagaimana Andor jumpa dengan Jyn Erso. Aku ada harapan sikit lah dengan benda ni. Walaupun aku memang not really a big Star Wars fan. Tapi, it's give hope a bit lah. Macam to see how it goes and, see how vast the galaxy itself. Aku rasa this is a call from Disney sahut pada fan asyik-asyik korang cerita pasal Jedi Seed. Why not korang tunjuk benda lain yang kita tak pernah nampak? In my opinion, aku pun tengok siapa minta cerita Andor ni. Mamat dia lah akan mati dekat Rogue One apa semua kan. Tetapi I think semalam kita ada cerita sikit pasal Andor ni. Aku, Jamal, Hadi dengan Nick. Yang Jamal ada kemukakan satu teori yang dia katakan baby cerita Andor ni dia akan jadi macam Boba Fett season 2. Season 2. Dia akan jadi Mandalorian season 2.5. 2.5. Yeah. Maksudnya 12 episod tu bukan cerita Andor, cerita pasal banyak-banyak. Sebab aku tahu dalam trailer tu lah. Ini pendapat aku lah. I don't know lah kalau the showrunner give go. Apa tak pasal go the other way kan. Kau ada nampak snippet Senate. Kau ada nampak snippet orang duduk bawah. Kau ada nampak snippet orang kat hutan. Kau ada nampak snippet orang tengah merchant apa semua. So dia dah, aku rasa dia dah cover social, ekonomi, perang,
politik tau. So 555 ni aku rasa nak ceritakan dalam Endor ni apa yang berlaku. Mungkin cerita Endor patut dia lompat pergi snap lah. Apa Mon Mothma buat? Apa yang benda tentera buat, apa yang orang bawahan buat. So masuk Empire ni macam mana dia masuk dekat seluruh semua 55 aspek ni supaya dia nak control. If they going to go that way, then aku setuju. Itulah triple burger yang sedap. Tapi aku kata tepis tangan ketikan diri tu, aku suruh Dave Filoni yang bagi kat aku. Aku tepis tangan ketikan diri tu dulu. But in my opinion, if he's going to do like that, dah aku akan sokong cerita. So Endor ni bagi aku dan Jon Favreau, diorang dua ni yang kena support kau sebenarnya. Dia yang suruh aku, terima kasih. Tapi aku rasa Endor ni dia gunakan front Endor lah. Aku rasa nak puas, pertama mungkin nak puaskan hati ketinggian diri. And then second dia akan tap woke punya generation jugalah. Buat woke kan, dia ni Latina ke apa kan. But at the same time you use the woke tapi kau bagi apa yang fan nak juga, dan aku boleh lah, tak ada masalah lah. So I would love to see if that happen. Tapi kalau cerita pasal Endor, dan aku ada masalah macam kau ada 12 episod. Kalau 6 aku faham lah mungkin Endor. Tapi kalau 12 episod cuma cerita Endor, 24 bro, ada 2 season. Ada 2 season, okay? So it's a 24 wasted episode. opportunity lah. Sebab kau dah pakai Endor. Kalau macam Clone Wars, kita tahu Clone Wars semua orang boleh ada, tapi kalau pakai Endor, lepas tu kau letak pasal Endor je, macam ini nak siapa yang fan service yang suka Diego Luna, itu je lah aku cari. Yes. Beli figure pun tak. Kita orang yang macam nak beli macam-macam. Tapi baguslah, aku nak tengok lah sebab dia ada tunjuk 5 aspek ni. That's where I think it gonna go lah. Please lah. Cuma tu launching tu tak apa. Semayang guys, semayang. Beduk telah berbunyi. Beduk bunyi lah, buka puasa. Ini ada yang dinamakan milking the cow. Milking the blue meat. Duan, beating the dead horse. Beating the dead horse. Kejam je kau. Kau dah kau Selagi boleh. Beating the dead character sebenarnya. Beating the dead character. Itulah. Tu macam tapi macam out of nowhere lah. Aku rasa aku ambil pasal Mamat ni kan. So aku rasa orang lagi nak tengok yang awet tu kan. Awet tu lagi orang nak tengok. Awet tu dengan bapak dia. Ataupun kau ambil Donnie Yen ke berlakon, aku tak rasa orang nak tengok dia ni tu. Aku tak tahu kalau orang lain dia ada fan, tak tahu lah kan. So dia ambil dia ni macam, aku rasa dia the least entertain karakter kat dalam Rogue One macam tu. Aku boleh tengok Donnie Yen dengan awet tu lah. So kenapa dia ambil dia ni untuk sampai 2 season pula tu. Aku sebenarnya cuba macam nak carilah kenapa dia menggunakan Endor ni sebagai orang kata the link untuk menunjukkan dunia sewaktu 14 tahun selepas 14 tahun selepas ni kan, selepas Revenge of the Sith dan 5 tahun sebelum A New Hope. Sebab kita memang tak ada dapat lagi orang kata cerita macam mana dekat pertengahan the gap 19 years tu, dia punya gap tu apa cerita di tengah-tengah gap tu. Yang kita dapat so far sekarang is that betul-betul kalau cerita lepas Revenge of the Sith kita dapat dalam The Bad Batch. Kalau cerita betul-betul sebelum A New Hope kita dapat Rogue One. Dan bagi aku lah personally, mula-mula aku tak tengok trailer ni dulu. Macam aku agak tangguhkan jugalah untuk tengok trailer ni sebab tak berapa intrigue aku punya interest. And lepas tu ramai pula yang kata macam memang trailer ni biasa-biasa je apa semua. So macam aku lagi tak berminat nak tengok. Aku lebih berminat nak tengok cerita-cerita. Kalau dia nak cerita pasal prequels, kalau nak cerita pasal kalau keluar trailer The Bad Batch ke apa lagi, aku saya tak nak tengok. Tapi bila aku tengok trailer ni, aku boleh katakan macam not bad juga sebenarnya. Bukan sebab karakter Endor dia juga tak utama, tapi disebabkan timeline dia tu bila keluar Mon Mothma, bila nampak Imperial Senate, this is interesting. Benda-benda nak tunjukkan political view kan. And kalau tak salah kalau aku cakap, Rogue One adalah salah satu filem pasca George Lucas, filem yang dibuat oleh Disney, antara filem yang bagus daripada Disney. Antara filem yang dapat puji yang bagus. Kalau nak di-rankingkan filem waktu Disney pun boleh dikatakan Rogue One tu antara yang atas sekali. Solo pun habis sampah. Kau ambil Last Jedi pun semua sampah. So aku cuba mentelaah tau. Kenapa dia menggunakan nama Endor? Kalau korang perasan sebenarnya nama Endor tu bukan untuk karakter tu, tapi adalah gabungan N-O. So cerita ni berkenaan dengan prequel dan juga original. So adakah ini adalah cerita prequel and original trilogy ataupun
prequel or original trilogy. Dia gabungkan jadi satu. So kau dapatlah Endor. Jamal nombor 2. Kau Jamal nombor 2. Aku suka kau ni. Kita kena reroll lah. Penerangan lama. Sebab- Bagus betul. Sebab kalau kau tengok dia punya title card dia, kau tengok betul-betul kita boleh nampak jelas perkataan N tu, lepas tu O tu dia omitted kan. And O. So ini adalah cerita di mana peminat prequels dengan peminat original mungkin boleh bersatu hati untuk meminati siri ni. So macam kalau kau Ini tak suka apa yang teori Kathleen Alderan Kennedy, Teori Alderan. kalau contohnya korang tak suka kan, atau teori Alderan mind blown kan. Kalau macam contohnya bila korang tengok Endor ni, aku rasa peminat prequel semua peminat original akan berbelah bagi sama ada nak suka atau tak suka, sebab peminat original mungkin tak suka kalau macam tunjuk apa benda lah di-hypekan karakter-karakter ciptaan Kathleen Kennedy, contohnya Endor lah, K2SO lah dan lain-lain. Tapi lepas tu peminat prequels dan peminat original tiba-tiba boleh suka. Ada Mon Mothma. Tapi original punya fan tak suka. Ini bukan Mon Mothma yang daripada A New Hope. Tapi prequel pun suka. Ini Mon Mothma daripada Attack of the Clones. So benda tu berbelah lagi. Tapi in the end menggabungkan dua-dua peminat prequels and original and all ni untuk sama-sama membenci sequel trilogy. Sebab watak-watak sequel tak ada langsung dalam ni. So once bila orang kata macam Belia kenapa kau buat sequel? Orang dah cakap kan, apa pasal kau buat karakter yang mati? Kenapa banyak siri karakter yang dah mati? Come on lah, Obi-Wan pun dah mati. Banyak siri-siri dalam ni semua watak-watak dah mati. Ahsoka pun probably mungkin dah mati. Kalau kau nak buat siri tentang orang yang masih hidup, hanya orang yang dalam sequel trilogy yang masih hidup. Kau nak ke siri daripada sequel trilogy? So maknanya conclusion dia Hadi cakap adalah enemy of my enemy is my friend lah. And all. Dia tak ada jawapan sama ada dan ataupun tapi dia samalah macam Jamal buat kata Obi-Wan ke Nobi kan. Dia juga Susah betul Jangan orang masuk. yang suka wordplay ni. Susah betul. Dia punya explanation tu panjang gila. Lepas tu aku boleh accept. come on and all. Lucasfilm tak ada perancangan ke nak buat Star Wars episode 10, 11, 12? Okay, so over the Star Wars Celebration weekend, ada wartawan yang bertanya kepada Kathleen Kennedy. Lepas tu dia cakap secara jujurnya, kalau kita orang nak buat filem, kita akan tak nak ada kaitan langsung dengan sequel trilogy. So nampaknya tak adalah Star Wars episode 10, 11, 12 tentang Rey, Poe dan Finn. Bye-bye. Siapakah showrunner bagi series Andor? Showrunner bagi series Andor adalah penulis legenda Tony Gilroy yang terkenal dengan filem The Devil's Advocate tahun 1997. Dia juga adalah penulis Rogue One. So baguslah, Tony Gilroy dah tulis Rogue One. Sekarang kau tulis series 5 tahun sebelum Rogue One. Terbaiklah. Patutkah Disney buat live action Star Wars Knights of the Republic? Patut. Memang Bukan banyak patut, fans menunggu-nunggu tentang KOTOR. So wajib. Seterusnya, Wan Faris bertanya, Zack Snyder Rebel Moon tu based on Star Wars or tidak? Jawapannya ya. Actually Zack Snyder ada tulis skrip ataupun dia ada idea sekiranya dia dapat franchise Star Wars, tapi lepas dia tengok Kathleen Kennedy menghancurkan Star Wars, dia cakap tak payahlah, lebih baik aku pergi Netflix dengan idea ni, lepas tu aku buat filem sci-fi fantasy aku sendiri. So therefore Rebel Moon akan keluar di Netflix sebagai filem sci-fi-nya yang tersendiri, inspired by Star Wars tapi not about Star Wars. Dekat series Andor ada Darth Vader tak? It is 5 years before. Dia memang ada. Dia memang Kau ada. ada Dia memang Senate kot. Kau ada Imperial Senate kot. Aku rasa memang dia tak tunjuk lah kat Darth Vader dan memang tak diwar-warkan pun Darth Vader tu akan muncul ke tak akan muncul. Tapi this is 14 years after Revenge of the Sith. Lepas tu dalam Obi-Wan memang dah terang-terang Hayden Christensen dah berlakon jadi Darth Vader. Bagi aku rasa macam kau tunjuk dia sikit-sikit cameo pun tak ada masalah. Sebab aku rasa after 14 years lepas Revenge of the Sith, maybe slow-slow Darth Vader akan keluar daripada dia punya orang kata macam daripada dia punya mysterious figure, finally tunjuk dia adalah orang kanan kepada the Emperor kan. So itulah, hopefully memang dia kena ada jugalah baru gempak dalam Sebab Tapi aku rasa Darth Vader memang kena ada kemunculan dia, sebabnya lagi logik dia muncul kat dalam siri ni daripada Obi-Wan. Sebab Obi-Wan by right dia tak akan bertemu. Tapi siri ni kau dah tengok, dia adalah cameo paling best dekat dalam Rogue One. So dia kena ada lagi.
Sebab apa Betul. aku mengharapkan dia Sure. tunjuk muka apa Chris Chop by your Hemsworth. inspiration. Oh. So aku rasa kena ada lah sebab he's the best part dalam Rogue One bagi aku lah kan. So aku rasa kau guna lah balik. Kau make the blue make lah. Panelists suka tak anime Star Wars Visions? Yes, kita orang minat. Kita orang dah cover pun dekat Buzzpop. Dan Dia- season 2 telah pun di-announce semalam. So nantikan Star Wars Visions tahun 2023 nanti. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.